Pernahkah terlintas di fikiran kamu, bilakah perpustakaan negara ini ditubuhkan? Apakah tujuan perpustakaan negara ini ditubuhkan? Biasanya di sekolah kita biasa dengar pusat sumber perpustakaan. Tapi hari ini kita lihat ada gambar perpustakaan negara. Apa dia itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, jom kita belajar bahasa Melayu tahun 4. Tajuknya Zun Cerdas Minda. Objektif pada hari ini, cikgu mengharapkan murid-murid dapat mendengar dan memberikan respon terhadap soalan berdasarkan kemahiran mendengar dan bertutur. Sedikit maklumat berkaitan dengan Perpustakaan Negara Malaysia. Perpustakaan Negara Malaysia ataupun singkatannya PNM telah ditubuhkan pada tahun 1966. Ketika itu, Perpustakaan Negara Malaysia hanyalah sebuah unit di bawah Arkib Negara yang berperanan kecil untuk melaksanakan akta pemeliharaan buku-buku 1966 dan penerbitan bibliografi negara Malaysia. Perpustakaan Negara mula membuka bahagian rujukan kepada orang awam selepas Akta Perpustakaan Negara 1972 diluluskan. Sesiapa yang selalu pergi ke pusat sumber ataupun pergi ke perpustakaan, biasanya orang ini ingin mencari ketenangan. Selain apa yang paling penting apabila kita pergi ke pusat sumber, kita ingin membaca buku. Di pusat sumber pula ada peraturan, kita kena senyap tanda menghormati orang lain ataupun pelajar lain yang sedang membaca di situ. Apabila kita berada di sana, sudah pasti kita akan dapat menambah ilmu. Orang yang banyak membaca, dah pasti ilmunya akan bertambah. Bab kata Nabi, tuntutlah ilmu sampai ke negara China. Kita tak boleh sampai ke negara China buat masa ni. Tetapi kita boleh mengetahui apakah keistimewaan di negara China dengan kita membaca buku. Di pusat sumber, di perpustakaan, ribuan buku. Kalau kamu boleh baca sehari satu buku, kalau setahun ada 365 hari, kamu sudah dapat 365 buah buku. Bayangkan kalau satu buku tu ada 10 muka surat cukuplah. Kamu sudah dapat 3,000 lebih jumlah muka surat yang kamu baca. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan perpustakaan negara, kamu boleh rujuk dalam buku teks. Okay. Hadif dan rakan-rakannya telah mengikuti lawatan sambil belajar ke perpustakaan negara. Di pintu masuk perpustakaan tersebut terdapat informasi pengguna. Yang pertama, zon kanak-kanak, e-buku kanak-kanak. Yang berikutnya, laman web kanak-kanak, portal pendidikan, dilengkapi beberapa tablet terkini. Itu untuk bahagian kanak-kanak. Bahagian yang kedua pula, zon yang kedua, zon interaktif, e-surat khabar, e-majalah, dilengkapi beberapa tablet. Apa benda e ni? Tengok pula yang ketiga, zon pembaca. Pelbagai kategori buku digital. Terdapat beberapa tablet. Dan zon yang keempat, zon kerja. Dilengkapi 7 komputer riba dan 4 komputer meja. Kawasan inilah dipanggil Anjung Bistari. Apabila kita pergi lawatan, sudah pasti kita akan diiringi oleh guru. Sebab tu kalau kamu tengok dalam bas, maksimum dia boleh naik 44 orang. 40 murid dan 4 orang guru. Seorang guru akan jaga 10 orang murid untuk menjaga keselamatan pergi ke mana-mana. Jadi bila sampai ke sana, guru ni bertanya pada Hadif, Hadif, kamu hendak ke bahagian mana? Saya hendak ke bahagian kanak-kanak kerana banyak kemudahan disediakan dan sesuai dengan usia saya. Itu jawapan Hadif. Bagus, Hadif. Murid-murid yang lain ingin ke bahagian mana? Apa jawapan yang murid lain akan jawab? Kalau kamu berada di tempat murid lain, kamu nak pergi mana? Ada 4 bahagian tadi ya. Hadif nak pergi bahagian kanak-kanak. Apa jawapan kamu? Apa jawapan rakan ni pula? Cikgu kata, bagus. Kamu memang rajin membaca. Itu. Di sini, cikgu sediakan tugasan untuk kamu iaitu
Lengkapkan respon berikut. Dialog di antara Cikgu Rizal, Hadif, Rajid, Jimmy dan Jiwan. Cikgu bertanya, apa jawapan murid? Boleh cuba terlebih dahulu. Mari cikgu bimbing bagaimana nak menjawab soalan ini. Ini sebagai contoh ataupun panduan buat kamu. Kalau murid anda cuba buat dalam buku catatan ataupun buat dalam buku latihan sendiri, kamu boleh ambil pen merah, kamu boleh jadi guru tanda. Tengok. Kalau buku sekolah janganlah. Kalau guru izinkan tak apalah. Okey. Yang pertama, kita akan bincang dulu. Dialog dimulakan oleh Cikgu Rizal. Hadif, kamu hendak ke bahagian mana? Hadif akan jawab, saya hendak ke bahagian kanak-kanak kerana banyak kemudahan disediakan dan sesuai dengan saya. Tadi cikgu dah beritahu. Sekarang Cikgu Rizal tanya rakan-rakan itu. Bagus Hadif, murid-murid yang lain ingin ke bahagian mana? Kenapa? Ini yang paling penting ni. Kenapa? Ramai murid. Adakah kamu suka makan durian musangking? Ya. Kenapa? Dah mula senyap. Adakah kamu suka melancong ke Korea? Ya. Kenapa? Ini kenapa ni? Kena bagikan sebab. Kena bagi respon. Kena bagi juga. Contoh kalau kamu dah masuk ke sekolah. Datang lambat. Kenapa datang lambat? Senyap. Cikgu, maafkan saya datang lambat kerana saya bangun lambat. Saya minta maaf cikgu. Kalau bangun lambat, kita berlaku jujur. Cikgu, saya datang lambat kerana kereta ayah pancit dalam perjalanan. Maafkan saya cikgu. Contoh. Mesti bagi sebab. Kenapa? Jadi giliran Ranjit menjawab. Saya ingin ke zon kanak-kanak kerana di zon tersebut terdapat e-buku untuk kanak-kanak. Di zon tersebut, saya boleh melayari Raman Sesawang kerana dilengkapi dengan beberapa tablet terkini. Sekarang mudah sangat. Kita gunakan jari kita untuk mendapatkan maklumat. Di situ disediakan tablet. Kamu boleh mendapatkan buku-buku yang terkini dengan menggunakan e-buku. Lagi senang, lagi cepat. Sama juga macam kamus dewan. Kadang-kadang kamus dewan tu sampai 500. Tercari-cari. Tetapi gunakan telefon bimbit, kamus dewan online. Kamu tekan je. Apa maksud baik? Internet dah boleh membantu kita. Sekarang lebih mudah. Jimmy pula. Apa jawapan Jimmy? Saya pula ingin ke zon interaktif kerana di zon ini saya boleh membaca e-surat khabar dan e-majalah. Di zon ini juga disediakan tablet. Kalau yang bermula dengan E ini semua berkaitan internet. Kita melayari internet. E ini. Dia suka membaca apa? Surat khabar. Bagus. Orang yang baca surat khabar ni, dia boleh mengetahui tentang perkembangan semasa dalam negara dan luar negara. Bagus. Latih diri kamu supaya kamu membaca surat khabar. Apa pula jawapan Jiwan? Saya pula ingin ke zon pembaca kerana di zon tersebut terdapat pelbagai kategori buku digital dan dilengkapi dengan beberapa buah tablet. Okay, kalau kita tengok di sini, semuanya berkaitan dengan digital. Sebab tu dia kata dunia tanpa sempadan. Dunia di hujung jari. Cukup mudah. Dan murid-murid, cikgu rasa sebahagian besar kamu, sejak ada PDPR ni, ayah dengan ibu telah pun menyediakan kemudahan untuk kamu sama ada tablet ke laptop ke komputer ke, terutama lebih mudah, telefon bimbit. Gunakan untuk mencari maklumat. Bukan sekadar nak main game saja. Main game ni maksud kamu dah siap kerja semua, boring-boring. Bolehlah main sekejap. Sekadar untuk hiburan nak hilangkan stres. Tapi ini sebalik. Game yang lebih. Belajarnya sikit. Sebagai kesimpulannya, jadilah pelajar yang sentiasa merindui buku. Ibarat macam kamu, bangun tidur, bukan terus cari telefon bimbit, main game. Tapi, carilah maklumat. Sekarang mudah. Kita tak payah pergi pusat sumber pun, kamu duduk di rumah, kamu sudah mendapatkan sumber dengan menggunakan telefon bimbit. Jadi, kita ingat balik, bila kamu mula-mula baca, tak kisahlah umur 4 tahun ke 5 tahun, kalaulah aku boleh baca, aku nak baca buku banyak-banyak. Tapi ingat balik, sekarang kamu dah boleh baca. Adakah kamu membaca? Ingat, buku yang pertama kamu baca itu antaranya buku Bacalah Sayang. Sekarang dah pandai baca, teruskan membaca. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.